Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki secara rasmi dilantik Setiausaha Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien mengesahkan pelantikan tersebut menerusi satu hantaran di Facebook rasminya pada Jumaat. Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki, 58 tahun, menggantikan Datuk Ahmad Jaawal Samion yang telah bersara pada 30 Jun lepas. Sebelum ini, beliau merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan sejak 2018 dan pernah menggalas jawatan sebagai Pengarah Unit Perancang Negeri serta Pengarah Yayasan Sarawak. Dilahirkan pada 29 September 1964, beliau memiliki ijazah sarjana muda sastra dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia HRD dari Universiti Putra Malaysia UPM. Sepanjang perkhidmatannya, beliau menerima beberapa anugerah negeri dan perkhidmatan awam termasuk Anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri pada Oktober 2019. Selain itu, beliau turut dianugerah Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, Pegawai Perkhidmatan Cemerlang PPC, Pegawai Bintang Kenyalang PBK, Pingat Perkhidmatan Bakti PPB, Pingat Perkhidmatan Setia PPS, Anugerah Perkhidmatan Lama dan Pingat Terpuji Jubli Emas PTE. Laporan selanjutnya, kawasan Subis kini memiliki kedai barangan asas 100 BS 100 pertama diusahakan Koperasi Wanita Subis Berhad, Kowani Subis yang terletak di Kampung Sulap Lada, Kelulit di Berkenung. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Komuniti Sarawak Pembangunan Wanita dan Kanak-Kanak, Datuk Rozi Yunus memberitahu ia adalah platform untuk golongan wanita bangunkan ekonomi di kawasan berkenaan. Katanya semasa berucap dalam pelancaran kedai tersebut pada Selasa, ia adalah platform dan satu langkah yang bijak untuk golongan wanita di negeri ini, khususnya sekarang ini di mana Sarawak memfokuskan kepada pembangunan ekonomi luar bandar. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenung itu berkata, kedai BA 100 itu merupakan satu program bersepadu yang diperkenalkan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dalam usaha untuk menggerakkan perniagaan koperasi, terutama membantu dan menawarkan penjualan barangan asas dengan harga berpatutan. Manakala di Sibu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek Cheng Ji Ek menyempurnakan majlis penyampaian hadiah inisiatif kecemerlangan pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Methodist Sibu pada Selasa. Menurut beliau, inisiatif ini sebagai menghargai perjuangan pelajar-pelajar yang telah bertungkus lumus memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM dan sebagai motivasi untuk terus mendapat kejayaan dalam pelajaran akan datang. This incentive to the students is not the value of the money itself, but it is more of the recognitions on your studies and as well as the encouragement for you to persuade to the higher degree levels in the coming years. You shouldn't stop here, you should go further to STPN and even to the universities, to the degree, to the master, or even to the PhD. So after you study, I really hope that you'll be able to come back to Sibu, to serve to our beloved town, to participate in the development of Sibu. Seramai 330 orang calon SMK Methodist Sibu telah menduduki SPM 2021 di mana 108 pelajar atau 33% telah mendapat keputusan cemerlang dengan memperoleh keputusan 5A ke atas. Dalam pada itu, pada hari yang sama, beliau turut berkesempatan menghadiri majlis penyampaian hadiah inisiatif kecemerlangan murid SPM 2021 di SMK Bukit Lima Sibu. Seramai 24 pelajar telah mengambil SPM dengan hanya seorang memperoleh 10A dan menerima sumbangan wang tunai. Dan seramai 44 pelajar cemerlang SPM 2021 bagi sekolah ini akan menerima insentif tahun ini. Dan saya berharap dapat berinteraksi dan juga menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan pelajar-pelajar. Dan selepas tamat pengajian di universiti, saya berharap pelajar dapat pulang ke Sibu untuk membangunkan bandar ini bersama dan selain mewujudkan hubungan rapat dan juga memberitahu mereka
mengenai perkembangan di Sibu. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan projek luar bandar RTP bagi keperluan pembangunan infrastruktur SMK Bukit Asih. Laporan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Anyi Jana telah menghadiri mesyuarat pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah. Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu ialah projek transformasi luar bandar RTP, projek khas SP, projek rakyat serta projek baik pulih jalan dan jalan kampung. Di bawah RTP Adun Ngemah, sebanyak 4 projek utama yang kini sedang dalam pembinaan dibincangkan iaitu bina baru jalan dan parking kereta di kawasan penempatan Nganga Ngungu berjumlah RM479,945.06, menyimen halaman dan parit rumah AC Abol dan jalan simen rumah kilat Sabai, Nangga Kabah berjumlah RM347,293.92, bina baru jambatan runtuh di Sungai Tarik, Ulu Ngemah, Kenawit berjumlah RM322,000 dan bina baru jambatan runtuh di Sungai Tisang, Ulu Ngemah, Kenawit berjumlah RM377,500. Turut dibincangkan satu projek rakyat di Dun Ngemah iaitu bina baru Dewan Serbaguna SPS Nanga Ngungu dengan kos berjumlah RM1.3 juta. Beralih ke laporan di Debak, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam telah mengadakan lawatan bersama Majlis Daerah Debak MDB bagi membincangkan projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf gerai penjajah Terminal Debak pada Rabu. Projek RTP tersebut dilaksanakan susulan daripada aduan penjajah yang sering mengadu tentang masalah mereka sukar untuk berniaga sekiranya berlaku musim hujan serta mengakibatkan kebanyakan barang jualan terpaksa dipindah ke kawasan yang lebih selamat. Antara skop naik taraf projek tersebut ialah memasang bumbung di pekarangan gerai untuk memberi kemudahan kepada penjajah agar lebih selesa dalam menjalankan perniagaan mereka. Dianggarkan kos projek tersebut ialah RM480,000 bagi kedua-dua gerai yang bertentangan dengan Pekan Debak. Sementara itu, Jabatan Tanah dan Survey JTS bahagian Sibu telah mengadakan dialog pengukuran lot individu tanah hak adat Bumiputera NCR inisiatif baharu bagi kawasan Ngemah bertempat di Dewan Temenggung Masam Skim Penempatan Naga Jagau pada Khamis. Selain menerangkan pelan kawasan yang akan disukat dan kriteria pengeluaran surat hak milik tanah Seksyen 18, dialog tersebut juga bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan atau isu-isu yang bakal dihadapi di lapangan termasuk pelantikan komuniti tanah. Sehubungan itu, penduduk kawasan Hulu Ngemah dinasihat supaya tidak terpedaya dengan hasutan individu yang tidak bertanggungjawab yang mengatakan kerajaan Sarawak tidak serius mengenai inisiatif baru ini dan dalam masa yang sama sengaja melemparkan tomahan yang mengatakan dialog seumpama itu adalah gimik politik semata-mata. Hadir menjayakan dialog tersebut ialah penguasa JTS bahagian Sibu, Juruukur Awal Amal, Penolong Pegawai Tanah Cecilia Matthew Sintan dan Pegawai Perhubungan Awam Nabila Afandi, Pegawai Takbir Daerah Kenawit Harmon Gilbert dan Penghulu Juni Temenggung Masam. Kawasan Hulu Ngemah meliputi 23,974 hektar yang telah diwata menggunakan perimeter survey Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN pada 18 Julai 2016 dan dilulus menggunakan Seksyen 18 pada 22 Oktober 2021 meliputi kawasan Sungai Benor, Sungai Kajah, Sungai Bugau, Sungai Laup, Sungai Lakah, Jagau, Rantau Lugai dan Hulu Ngemah. Manakala bagi Kelab Rekreasi ANAP atau ANAP Recreations Club tidak melepaskan peluang dalam menyemarakkan sambutan Hari Sarawak dengan menganjurkan konvoi kenderaan pada Jumaat. Pengurusinya Tuai Rumah Gilbert Ngadi memberitahu peserta konvoi ini memulakan perjalanan mereka dari Pasar Lama Tatau mengelilingi Pekan Tatau hingga ke Wong Adai Jalan Sanggan Merit. Katanya konvoi kenderaan ini melibatkan sebanyak 40 buah kenderaan yang disertai seramai 100 orang berserta. Penganjuran program ini juga akan menyemarakkan lagi rasa cinta rakyat terhadap negeri ini dan bersama mempertahankan silaturahim dan perpaduan masyarakat di negeri ini yang berbilang kaum, budaya dan agama. Program ini turut dihadiri Penolong Pegawai Takbir Pejabat Daerah Tatau Long Jok, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tatau Dr. Layang Uge dan Pengulu Alistair Ali Digat. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.
Semoga kita terus bersatu padu mengekalkan perpaduan dan bersama menjadikan Sarawak terus cemerlang. Saksikan sambutan Hari Sarawak 2022 bertempat di Stadium Tertutup Sibu yang disiarkan secara langsung di Facebook UKAS. #Menyeva Fakta, Salam UKAS.